Bismillahirrahmanirrahim. Testing. InsyaAllah kita sambung sedikit subtopik yang baru bagi siri perbincangan pemikiran ataupun isu-isu kontroversi dalam tafsir Al-Azhar dalam memahami ataupun melihat stand ataupun sikap ataupun mauqif Buya Hamka sebagai pengarang tafsir Al-Azhar dalam isu-isu yang berbangkit bersabit dengan suratul Fatihah. Jadi bahan yang kita rujuk adalah tafsir Al-Azhar ini, Profesor Dr. Hamka. Dan saya masih menggunakan jilid yang pertama daripada cetakan terbaru. Kita dah bincang dua isu besar dalam rakaman sebelum ini, iaitu berkaitan dengan hukum ataupun status membaca Fatihah dalam solat jemaah secara jahar bagi makmum. Dan kemudian kita bincang secara panjang lebar tentang bacaan basmalah, sebagaimana dua kelompok ataupun dua pendapat yang masyhur yang paling besar, iaitu menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim dan membaca secara sir, iaitu membaca secara perlahan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan hari ini saya masuk pada topik baru. Buya Hamka juga bincang, walaupun nampak macam tak berapa penting, tapi atas dasar nilai ilmu dan nak memahami manhaj, beliau khususnya Buya Hamka yang dikelompokkan sebagai kaum muda pada zaman beliau, ataupun kemudian dianggap juga kaum muda itu sebagai golongan Wahabi lah, dan dituduh juga golongan kaum muda ni yang nak pembaharuan, yang anti taklid buta, yang anti khurafat, tahyul dan bid'ah ini sebagai anti mazhab. Sebab itulah kita buka perbincangan topik ini adalah tidak lain untuk nak membincangkan secara serius apakah benar dakwaan golongan yang cenderung dalam pemikiran beragama sebagaimana Buya Hamka itu, mereka itu sebenarnya anti mazhab, tidak mahu bermazhab ataupun menolak mazhab secara total. Tapi setelah meneliti beberapa masalah yang kita sudah bincangkan pada 3-4 siri rakaman yang lalu, ternyata Buya Hamka dalam mengambil sikap dalam beberapa persoalan itu ternyata menukilkan juga pandangan-pandangan daripada mazhab. Cuma ia bergantung pada kekuatan hujah dan seumpamanya, dan akhirnya dia akan pilih mana-mana pendapat yang disandarkan kepada nas yang lebih kuat. Dan dia juga kadang-kadang tarjih lah. Cuma dia tak guna perkataan yang secara jelas mentarjih. Kadang-kadang dia kata saya lebih cenderung kepada ini sebab gini. Dan seumpamanya. Baik, jadi hari ini isu tajuk yang diberikan Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Kerana memang ada salah satu perbincangan, ada salah seorang daripada A'immah Arba'ah, imam mazhab yang 4 itu, berpendapat bahawa boleh membaca suratul Fatihah dalam bahasa ibunda penganut agama Islam yang baru masuk Islam itu. Contohnya Imam Abu Hanifah di Iraq, dia berfatwa bahawa boleh bagi orang yang baru masuk Islam tak erti baca Fatihah dalam bahasa Arab, membaca suratul Fatihah dalam bahasa Farsi. Itu agak masyhur dalam pembincangan muqaranah mazhab, muqaranatul mazahib tu, itu agak famous. Baik, kita tengok apa Buya Hamka tanpa buang masa. Saya pun tak tahu saya dapat bersama cukup sejam ke tidak, mungkin dalam 45 minit saja ya. Nak prepare untuk kuliah pukul 9 pula, dan ada meeting pula pukul 10 insya-Allah. Baik, Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Kata Buya Hamka pada penjelasan di atas, telah kita nukilkan sebuah hadis bahawasanya salat tidaklah sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Hendaklah ia dibaca pada tiap-tiap rakaat. Oleh sebab itu menjadi jelaslah bahawa
wajib bagi kita menghafalnya di luar kepala. Dan menjadi wajiblah kita tahu akan maknanya, supaya sesuai bacaan mulut kita dengan erti yang terkandung dalam hati. Itu asasnya. Baik, seterus kata Buya Hamka lagi, ada satu saran yang amat berbahaya di zaman-zaman akhir ini, iaitu membaca bacaan salat dengan bahasa Indonesia. Bahkan kalau tuan-tuan perasan, beberapa tahun sudah ada dipopularkan lagu ataupun lenggok bacaan dengan nada lagu rakyat Jawa sebagai contoh. Ada apa-apa statusnya yang kita biasa baca, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bahasa lagu-lagu ataupun kaedah-kaedah yang biasalah kita dengar. Kadang-kadang kita tiru imam daripada Mekah, Imam Syekh Khalil Husari dan seumpamanya. Namun di sana ada pendapat disebabkan nak mengangkat Islam versi Nusantara ini. Jadi maka cara baca Quran pun kena ikut lenggok lagu rakyat tempatan. Maka di sana ada golongan yang orang Jawa lah ya. Dia cuba baca Fatihah dengan lenggok lagu-lagu Jawa. Di sinilah dibahaskan panjang jugalah di belah sana. Rupa-rupanya pada zaman Hamka, masa dia tulis tafsir ini pada 1965, ketika mendekam dalam penjara, isu berkaitan dengan membaca Al-Fatihah dalam salat ini dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu Indonesia sudah ada rupanya. Katanya kerana mempertahankan bahasa nasional. Kenapa nak bahasa Arab sangat? Sebab kalau boleh bahasa Melayu, lebih baik bahasa Indonesia. Makanya kalau saran itu berjalan, terancamlah kita oleh bahaya ruhani yang besar sekali, iaitu kita terputus dari pengkalan agama kita, dari keasliannya yang diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Al-Quran itu secara musyafahah, secara lafaznya diterima secara bersanad ataupun secara kita kata turun-temurun daripada Rasulullah kepada para sahabat kepada tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya adalah dalam bahasa Arab. Jadi apabila dipaksa ataupun cuba dibawa idea bahawa tidak ada masalah untuk dibaca dalam bahasa Melayu, maka ia akan menjadi satu isu yang besar dan kesannya pada agama tidak kecil. Apa yang berlaku kemudian, sebagaimana contoh yang kita maklum masyhur di Turki lah zaman Kemal Atatürk yang mengarahkan supaya azan dilaungkan dalam bahasa Turki apa semua. Sebab apa? Sebab dia lihat segala elemen yang ada kaitan dengan bahasa Arab ini adalah satu bentuk Arabisasi. Dia tidak nampak itu sebagai Islamisasi, dia nampak sebagai Arabisasi. Kenapa nak jadi macam orang Arab? Sedangkan orang Arab bukannya bertamadun ataupun hebat sangat pun. Gitu. Jadi kenapa kena ikut? Kita orang Melayu kena ikut cara kita. Dari satu perspektif macam betul, tapi ada kesan dan implikasinya. Apabila benda-benda yang tak sepatutnya kita bersikap begitu, kita ambil sikap begitu. Baik, katanya lagi apa dia? Kecintaan kita pada bahasa dan bangsa kita bukanlah bererti merosakkan pusaka akidah dan kepercayaan yang telah kita anut. Maksudnya cinta mana pun kita pada bangsa kita, yang mana wajib untuk kita mencintai bangsa dan negara kita, tidaklah sehingga boleh mencederakan ataupun cross the border isu-isu yang berkaitan akidah dengan syariat. Tak boleh. Sebab syariat dengan akidah dengan syariat Islam itu above all that matter, di atas semua itu. Makanya apa yang berlaku adalah, kata Buya Hamka lagi, di antara hidup kita sebagai seorang Islam tidaklah dapat dicerai tanggalkan dari Al-Quran. Kata-kata yang menyarankan salat dengan bahasa nasional itu dengan tidak disedari adalah sisa-sisa peninggalan penjajahan yang 350 tahun lamanya mencoba mengubah cara kita berfikir. Bangsa penjajah mencoba menghilangkan pengaruh bahasa Arab itu. Mereka berusaha keras memasukkan bahasa sendiri. Sampai saat ini, dalam kurungan 1965,
sudah 20 tahun kita mencapai kemerdekaan bangsa. Kerana Indonesia merdeka pada 1945. Lewat sedikit ataupun kita lewat 9 tahun. Ataupun kita lewat kita 1957. Kita lewat 12 tahun daripada Indonesia yang merdeka daripada Belanda pada 1945. Kita di Malaysia merdeka pada 1957. Baik. Katanya lagi, masih ada orang yang sukar bercakap dalam bahasa nasionalnya yang lebih gampang. Gampang di sini mudah bahasa Indonesia. Yang lebih gampang yakni mudah lidahnya bercakap dalam bahasa Belanda. Padahal, pramasastra dan tata bahasa kita yang berpokok pangkal dari bahasa Melayu lebih berdekat dengan bahasa Arab daripada dengan bahasa Belanda. Kalau kita dalam bahasa kita menyebut nama negeri Bukit Tinggi, ini di Sumatera Barat lah, Bukit Tinggi, bukan High Mountain, yang kalau diartikan ke dalam bahasa kita menjadi tinggi bukit. Kalau kita menyebut dalam bahasa kita rumahku, dalam bahasa Arabnya adalah disebut baiti, yang artinya rumahku juga, bukan Menhuis, yang berarti saya rumah atau aku rumah, bahasa Belanda. Sehingga untuk lebih difahami terpaksa ditambah menjadi saya mempunyai rumah. Katanya struktur bahasa Melayu sangatlah ada kesamaan dan kesesuaian dengan bahasa Arab. Tapi bahasa Melayu klasik sebenarnya struktur ayatnya banyak sama dengan bahasa Arab itu. Meskipun barangkali kita bangsa-bangsa Indonesia terkemudian memeluk Islam dari bangsa Persia, yakni Farsi, dan bangsa Turki, lidah bangsa kita di dalam mengucapkan bahasa Arab tidaklah kalah dengan lidah mereka. Bahkan terkadang lidah bangsa kita lebih fasih. Ini diakui oleh bangsa Arab sendiri. Namun begitu, dari bangsa-bangsa itu tidak ada percubaan hendak menukar bacaan salatnya dengan bahasa mereka sendiri. Di suatu masa ada gerakan Syu'ubiyah di Persia ataupun Farsi, iaitu kira-kira abad ketiga dan keempat Hijriyah. Syu'ubiyah. Gerakan tersebut bermaksud hendak memungkiri kelebihan bangsa Arab dari bangsa-bangsa lain yang tergabung dalam Islam. Namun tidak ada gerakan hendak menukar bacaan salat bahasa Arab itu ke dalam bahasa Persia. Memang ada seorang imam besar Islam, Imam Hanafi, pernah menyatakan ijtihad bahawa tidak mengapa jika orang yang baru masuk Islam belum sanggup membaca Al-Fatihah dalam bahasa Arab sebelum dapat dan lafaz. Kata beliau, boleh, yakni membaca Fatihah atau dalam bahasa Farsi itu. Ini dari kata fatwa yang masyhur oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan beliau kelihatannya bersendirian dalam bab ini. Baik. Pun dia kata boleh tu bagi orang yang baru masuk dan tidak ada lagi tak boleh nak baca Fatihah langsung. Maka ada keuzuran untuk dia membaca dalam bahasa Farsi sahaja. Namun fatwa beliau itu tidak mendapat sambutan. Bahkan murid-murid beliau mengatakan pendapat yang membantah pendapat itu. Lebih baik diam mendengarkan imam membaca sebelum pandai membacanya, daripada membacanya dengan bahasa lain yang bukan bahasa aslinya. Tengok, anak murid dia sendiri pun akhirnya tidak setuju dengan pandangan tersebut. Adapun menukar lafaz Al-Fatihah meskipun dalam bahasa Arab juga tidak sah, apalagi menukar ke dalam bahasa lain. Para ahli penyelidik sudah sepakat bahawa satu bahasa kalau telah dipindahkan ke bahasa lain tidaklah tepat menurut maknanya daripada bahasa. Muradnya tak sampai. Kehendak makna yang sebenar teks itu sebenarnya tak sampai. Saya sendiri terlibat dengan projek terjemahan sekarang di UIA, tuan-tuan. IIUM Press, tempat saya kerja secara kontrak sekarang. Kita diamanahkan untuk menguruskan unit terjemahan, projek terjemahan. Dah banyaklah teori-teori terjemahan. Kalau siapa mengaji dalam bidang terjemahan, ada secara pragmatiknya, ada secara pragmatic translation,
ada progressive translation, macam-macam lah teori-teori dia. Tapi nak katanya setiap terjemahan yang sebaik mana pun, tetaplah bila ia menjadi satu karya terjemahan akan mengurangkan ketepatan maknanya daripada teks yang asal, akan kurang juga 10-20%. Itu yang paling terbaik. Maksudnya dia tak akan jadi 100% tepat. Nah, itu ghalibnya dalam bidang penterjemahan bagi karya terjemahan. Namun 10-20% kurang itu lebih baik daripada tak dapat apa langsung. Sebab itulah tidak ada tamadun dalam dunia ini yang berkembang melainkan pada peringkat awal aktiviti penterjemahan karya-karya bangsa lain, tamadun lain dalam bahasa bangsa itu, tamadun itu berlaku dengan hebatnya. Sebagaimana di Baghdad dan seumpamanya, Baitul Hikmah, sebagaimana di belah barat yang kemudian meminjam daripada tamadun Islam, menterjemahkan kepada bahasa Latin, daripada bahasa Latin ke bahasa Inggeris, dan akhirnya berkembang Eropah Barat itu menjadi pusat tamadun dunia pada hari ini. Semua itu yang melatarinya pada peringkat awal adalah aktiviti penterjemahan. Sebab tu apabila mantan Sahibus Samah Mufti Wilayah, yang hari ini adalah Yang Berhormat Menteri Agama kita, menyuarakan pandangan untuk melakukan terjemahan kepada Kutubus Sittah, sewajarnya kita menyokong sungguh-sungguh. Walaupun pelbagai respon yang kita baca begitu begini dan seumpamanya, namun tetap projek itu apabila dia pegang, barulah seorang menteri yang tidak sibuk dengan hal ehwal politik sangat, sebab dia dilantik berdasarkan kapasiti keilmuan dia, bukan kapasiti politik, maka menyebabkan dia boleh fokus sungguh kerja-kerja dia membangunkan masyarakat. Dan terjemahan Kutubus Sittah, 6 kitab utama hadis itu sangatlah penting. Ia menjadi satu batu asas untuk menggerakkan kefahaman umat Islam di Malaysia kepada satu tahap lagi. Dengan adanya terjemahan itu kelak, yang dia memang nak buat dan telah buat mungkin, dan disasarkan siap dalam masa 6 bulan, macam mana cara, wallahu alam. Kalau kita tahu, bolehlah kita bagi-bagi pada, tapi kita tak tahu. Tapi saya yakin dia ada strategi, dia ada seumpama, tak ada masalah. Sekarang ni duit pun ada kat dia, kuasa pun ada kat dia, kita bagi dan kita sokong dia buat kerja. Dan dia punya track record selama 6 tahun sebagai Sahibus Samah Mufti Wilayah, dengan tenaga yang terhad, dengan dana yang terhad, ternyata apa yang dia buat cukup luar biasa. Jadi sekarang ni dengan dana jakimnya, dengan pegawainya ramai, cuma sebab COVID, masalah COVID kita ni tak selesai lagi, saya ingat beratus kali ganda kalau dia kekalkan momentum cara kerja dia semasa menjadi Sahibus Samah Mufti Wilayah, maka sumbangannya akan lebih besar. Tanpalah dia mengurangkan tugas-tugas rasmi lain sebagai menteri itu. Itu tak apa. Kita serah pada dia, pandailah dia tu. Jangan kita risau. Baik, nak katanya bila mari daripada mulut menteri. Dan saya tak pernah ingat menteri-menteri dulu ada idea begitu, walaupun ada lah nak buat kerja masing-masing. Setiap menteri ni ada dia punya gagasan masing-masing. Dan menghabiskan banyak duit untuk tema-tema yang diperjuangkan. Islam hadarinya, wasatiyahnya, rahmatan lil alaminnya. Kalau perasan, Yang Berhormat Menteri Agama sekarang tidak ada. Dia pun tidak mewawarkan apa dia punya tema yang nak diperjuangkan, tidak. Melainkan dia terus buat kerja, dia terus bagi dia buat kerja kebajikan apa semua. Buatlah kerja-kerja dia tu. Ini yang kita katakan orang yang saya fikir kita perlu sokong lah yang mana baik yang dia buat tu. Baik, kemudian katanya lagi apa dia, Buya Hamka ni. Namun fatwa beliau tadi tidak diterima dan seumpamanya, adapun menukar lafaz Al-Fatihah meskipun dalam bahasa Arab juga tidak sah, apalagi menukar dalam bahasa lain. Para ahli penyelidik sudah sepakat bahawa satu bahasa kalau telah dipindahkan ke bahasa lain tidaklah tepat menurut maknanya. Ini biasa dalam bidang terjemahan. Sebab tu pada peringkat awal dalam tradisi keilmuan Islam di Nusantara, para ulama bukan setakat menterjemah tapi mengadaptasi, mengolah dan juga memberi nilai tambah mereka sendiri. Begitu juga bila ulama-ulama Islam menterjemahkan karya-karya ahli falsafah zaman Yunani kuno. Karya Plato, Sokrates, Aristotle dan sebagainya. Ibn Sinanya,
Al-Farabinya, Al-Imam Ghazali sendirinya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini semua orang yang mengaji dan juga cuba mendalami karya-karya daripada ahli falasifah daripada Yunani kuno, tapi mereka belajar daripada bahasa Arab lah. Sebab ia sudah diterjemahkan, disaring, diperelokkan, bahkan dikemaskini dan diberi komentar untuk menjadi lebih difahami oleh manusia itu. Ini sumbangan besar tamadun Islam kepada tamadun dunia sebenarnya, yang kemudian hasil daripada apa yang dibuat oleh ulama-ulama sarjana-sarjana Islam itu telah dipinjamkan, telah ditransferkan ke tamadun barat melalui padri-padri yang datang belajar di Andalusnya, di Al-Hamra di kemudian ada setengahnya yang pergi ke Syria dan seumpamanya. Bila balik semula, mereka dah main bahasa Arab apa semua, mereka terjemahkan pula karya-karya itu dalam bahasa Latin. Sebab bahasa ilmu pada ketika itu di barat Eropah, bahasa Bible apa semua banyak bahasa Latin. Kemudian daripada bahasa Latin pada zaman moden itu banyak pula diterjemah ke dalam bahasa Inggeris. Termasuklah karya Al-Qanun fi Tib oleh Ibn Sina, The Canon of Medicine. Kemudiannya ada Muqaddimah Ibn Khaldun, Prolegomena terjemahannya dan seumpamanya, banyak lagi lah. Baik, katanya lagi, kata Hamka lagi, kerana siasat hendak memisahkan diri dari pengaruh Arab, Mustafa Kemal Atatürk pernah memerintahkan menerjemahkan azan ke dalam bahasa Turki. Namun setelah dia wafat, azan dikembalikan ke dalam bahasa Arab, kerana dengan diterjemah itu telah hilang sari dan pengaruhnya. Bayangkan azan di surau masjid kita, tuan-tuan, dalam bahasa Melayu. Cukup tidak sedap lah. Walaupun orang menyanyi bahasa Melayu, syair Melayu, puisi Melayu hebat, itu tak dinafikan. Bahasa kita ada seni, langgam seni bahasa sastranya yang tersendiri. Namun bila lafaz yang bersifat syar'i, iaitu azan syiar, yang mana syiar azan itu adalah endorsement daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaznya yang dimimpikan oleh salah-salah sahabat, maka bila tukar dalam bahasa Melayu, bayangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tak kena, tuan-tuan. Ganjil pada kita. Kalau betul ada buat begitu, ganjil sungguh. Atau baru Allahu Akbar, Allah asyhadu an la ilaha illallah, sebagai contoh. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi di situlah menunjukkan hebatnya bahasa Arab yang menjadi pilihan Allah untuk menurunkan Al-Quran itu sendiri. Baik, di Turki pernah berlaku begitu, tapi bila Kemal Atatürk meninggal, kemudian ia dikembalikan semula. Punyalah takut segala-gala yang dinisbahkan ataupun berbunyi Arab, Islam dianggap sebagai Arab, maka ada konotasi negatifnya. Macam hari inilah, bunyi Arab sikit kira-kira teroris tu. Tu naratif yang dimainkan oleh media barat yang tertanam dalam minda masyarakat Eropah pada hari ini, iaitu inilah Islamofobia. Bunyi Arab sikit, bunyi nama bin, contoh saya Ahmad Zainuddin bin Muhammad Zabidi, dia relate selalu bin tu dengan bin Laden dulu. Punyalah ditanam fikrah Islamofobia itu buat sekian lama. Dan projek ini bukan projek sehari dua. Cerita-cerita, drama-drama, filem-filem, novel-novel popular yang ditulis, yang dipropagatkan untuk membina pemikiran anti-Muslim itu sudah sangat lama, semenjak daripada zaman Perang Salib lagi. Sejarah-sejarah yang diajarkan di Eropah bila bersabit dengan Perang Salib semestinya memperlihatkan Islam sebagai agama yang rakuh, yang barbarian, yang brutal, yang mari serang Eropah untuk mengambil tanah apa semua gitu begini. Itu naratif yang dimainkan. Setelah Partai Demokrasi Jalal Bayar yang mengadakan kempen pemilihan umum melawan Parti Republik Pusaka Kemal Atatürk kerana janji yang hendak mengembalikan azam ke dalam bahasa Arab, itulah yang menjadikan kemenangannya. Meskipun sudah sekian puluh tahun Parti Republik berkuasa dan hendak berusaha menturkikan segala yang dipandang berbau Arab, rupanya hubungannya dengan rakyat yang masih beragama masih tetap bagai minyak dengan air sahaja, yang masih mengambil kekuatan jiwa Al-Quran.
Oleh sebab itu, tetaplah baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat dalam bahasanya yang asli, dalam bahasanya yang diterima dari Nabi SAW. Pelajari bacaan Al-Fatihah, kata Buya Hamka itu kepada yang ahli mempergunakan huruf-hurufnya menurut tajwid, dalam kurungan pronunciation yang betul. Dalam hukum agama, nyatalah bahawa mempelajari bacaan Al-Fatihah dan mengetahui arti dan akan dalam fardu wajib bagi tiap-tiap Muslim. Dasaran yang hendak membaca terjemahannya saja, itu bukanlah lagi dari berfikir secara Islam, melainkan dengan tidak disedari telah kemasukan fikiran orang lain yang hendak meruntuhkan Islam. Kalau kita merasa berat menerima pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mengatakan wajib setiap Muslim mengetahui bahasa Arab, tetapi di dalam melakukan salat dengan segala bacaannya dan khusus mengenai Al-Fatihah berfikir secara Islam yang sehat, pasti menerima apa yang dikatakan Imam Syafi'i itu. Betapa tidak, salat adalah tiang agama. Dalam salat kita menghadapkan wajah dan hati kita kepada Tuhan, mengemukakan segala puji-pujian dan permohonan seperti yang tersebut di dalam Al-Fatihah itu. Hendaklah kita kerjakan salat itu secara khusyuk dengan merendahkan diri. Bagaimana khusyuk akan tercapai kalau kita tidak mengerti apa yang kita katakan? Bagaimana salat akan menjadi tiang agama kalau kita mengerjakannya hanya kerana keturunan sahaja, bukan dari keinsafan? Panjang lebarlah Hamka menghuraikan di sini betapa pentingnya Al-Fatihah itu kita cuba untuk fahami intipatinya. Alhamdulillah, mutaakhir ini banyak kelas-kelas online, guru-guru yang mentadabburkan surah Al-Fatihah secara percuma dalam YouTube dan seumpamanya. Saya syorkan saudara-saudari pada bulan Ramadan ini kita ambil peluang untuk layan kuliah-kuliah tersebut dengan harapan kita dapat maklum 7 ayat Al-Fatihah ni apa intipati sebenarnya, nak bagi tahu. Allah nak bagi tahu apa sebenarnya surah ini dan seumpamanya. Baik, katanya lagi, kita nak perhabis ni. Oleh sebab itu, hendaklah dalam rumah tangga Islam, ayah dan bonda mengajar anak-anaknya sedari kecil membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya buat pertama kali ia diajarkan Al-Fatihah supaya dapat dipakainya untuk salat. Ini satu nasihat yang besar. Tuan-tuan, bayangkan anak cucu kita dia pandai surah Fatihah sebab kita duk ajar. Masa dia kecil, baby lagi 3, 4, 5 tahun. Maka dia masa dengan bawa Fatihah, dia belajar dengan kita itu. Kemudian dia jadi ulama ke, dia jadi pensyarah ke, dia jadi doktor ke, dia jadi seorang ustaz penceramah, motivator ke, menjadi seorang sukarelawan ke. Tapi bacaan Fatihah itu dia bawa bersama. Maka dia pula ajar pula anak dia. Sebab tu saya katakan, selalu saya bagi pandangan kepada jemaah surah masjid, ayah-ayah, ibu-ibu, datuk-datuk, nenek-nenek ni, pastikan anak cucu kita Fatihah belajar dengan kita. Fatihah jangan bagi pada orang lain. Alif bata tu, alif bata 1 2 3 dengan Fatihah tu pastikan kita yang ajar. Kerana manfaat pahalanya masana sunnah hasanah itulah. Pahala yang mengalir pahala yang mengalir al-ilmu yantafi'u bih, sebagaimana pahala yang mengalir tak habis-habis tu. Kita kena kejar bab tu, insya-Allah. Baik, kita pergi sikit lagi, tuan-tuan. Kalau ada orang mengatakan bahawa belajar Al-Fatihah itu sukar, yang berkata begitu ialah orang yang hatinya telah jauh dari Islam. Sebab sejak agama Islam menjadi anutan bangsa kita 1000 tahun yang lalu, di Indonesia dengan seluruh pulaunya ini orang yang telah membaca Al-Fatihah. Tidak ada yang mengatakan sukar. Lidah anak hendaklah difasihkan sejak kecil. Kalau orang tua tidak sanggup mengajarnya, panggillah guru ke rumah. Zaman ni pun dah ada aktiviti tersebut, tuan-tuan. Kalau seorang tidak juga pandai membaca Al-Fatihah, Nabi SAW juga tidak ada mengajarkan atau membolehkan bacaan lain. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Imam Ahmad, Ibn Jarud, Ibn Hibban dan Ad-Darqutni,
Bunyinya anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'a fa'allimni ma yujzini fi salati faqala kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Hadis ini bermaksud bahawasanya seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku tidak tahu mengambil bacaan dari Al-Quran walau sedikit. Oleh sebab itu ajarkanlah kepadaku suatu bacaan yang akan memberi pahala bagiku pada salatku. Maka berkatalah beliau, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam kata, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Hadis ini menunjukkan bahawa kalaupun tidak pandai membaca Al-Fatihah, untuk menukarnya tidak boleh pula dengan ucapan lain, melainkan zikir-zikir yang tersebut ini. Namun, salat dengan bahasa yang lain tidak juga boleh. Oleh sebab itu, telah termasuk ibadah. Tidaklah boleh lagi kita tukar apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Al-Fatihah tidak pandai dan zikir-zikir yang tersebut itu pun tidak pandai, bolehlah mengikut imam dengan mendengarkan bacaan imam sebagaimana telah dibukakan fahamnya oleh ijtihad yang kita sebutkan tadi. Tegasnya, lebih baik berdiam diri mendengar imam membaca daripada mengerjakan salat dengan bahasa lain atau yang dengan terjemahan Al-Fatihah. Sebab terjemah itu tidak juga akan tepat 100% dengan kehendak isi aslinya. Yakni dalam kes ini, kalaulah kita ni ditakdirkan, contoh kita baru masuk Islam, kita tak pandai lagi Fatihah, kita tak hafal lagi, tapi kita nak salat, maka cara dia tetap kena belajar surah Fatihah tu, tapi kata-katalah adalah lebih baik daripada membaca Fatihah dari sudut terjemahannya. Baik kita diam, dengar dan hayati apa yang imam baca. Itu lebih tepat sebenarnya. Bukan bolehlah baca apa-apa pun, ya seumpamanya. Ini mungkin dan bisa kejadian pada seorang mu'allaf yang baru masuk Islam, yang sesudah dia mengucapkan 2 kalimah syahadah, dia sudah wajib salat. Padahal dia belum tahu baik zikir atau Al-Fatihah. Kerana itu dia wajib belajar, sehingga tidaklah lama dia hanya mendengar sahaja. Maksudnya dalam bab ni, tiba-tiba kita nak pegang membaca surah Fatihah dalam bahasa selain bahasa Arab. Kita ingat hafal makna surah Fatihah, kita nak baca dalam bahasa Melayu dalam solat. Baca di luar tak ada masalah. Kita sedang bincang baca dalam solat. Alasannya apa dia? Saya ingat yang bahasa Melayu, saya tidak minat yang bahasa Arab. Tapi dasar umpamanya, maka kata Buya Hamka, dalam keadaan ini adalah lebih baik orang itu sama ada lebih baik dia mendiamkan diri mendengar imam baca, ataupun membaca zikir yang dia tahu. Macam tadilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang panjanglah. Nah, adalah lebih baik. Maksudnya tidak boleh juga macam-macam mana pun atas dasar niat baik, tak ada masalah, ataupun bukan kita buat dosa pun dan seumpamanya. Tapi masalah dalam masalah isu agama, ada dia punya tata caranya, SOP-nya sudah ada. Maka nak dapat tidak, kita tidak boleh pergi lebih daripada SOP yang sudah ditetapkan itu, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya daripada membiarkan Al-Fatihah itu dibaca dalam bahasa terjemahan, adalah lebih baik yang pertama dia baca zikir-zikir yang dibenarkan, ataupun yang kedua dia diam dan mendengarkan imam baca dalam jahar itu. Itu adalah lebih baik. Tuan-tuan dan puan rahimahullah ta'ala, kita berhenti situ dulu. Hari ni awal sikit, saya nak buat preparation untuk kelas pukul 9. Ni saudara Azmi ada ni di pejabat dia nanti, bukan di pejabat dia, melalui live juga untuk grup pejabat dia. Dan juga pukul 10 saya ada meeting pejabat. InsyaAllah nak prepare sikit apa semua. Kita berhenti awal sikit hari ni. Minta tuan-tuan yang mempunyai kitab ni boleh terus membaca dan mencari, menggali banyak hikmah yang Buya Hamka sebut.
Dan saya akan fikir untuk esok sama ada kita nak teruskan kesimpulan daripada ini, ada lebih kurang 1-2 muka surat lah. Maksudnya sesi sekali lagi akan habislah isu-isu yang ada dalam surah Fatihah, tafsir Al-Azhar ni, isu-isu kontroversinya. Dalam masa yang sama saya duk fikir apakah topik seterusnya. Mungkin saya akan sentuh tentang ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana Buya Hamka mengolah ataupun menafsirkan ayat-ayat yang seringkali menjadi perbalahan antara dua kelompok, iaitu kelompok Salafi dengan Khalafi, ataupun Ahli Kalam dengan Muhaddithin dan seumpamanya, dalam menakwilkan ayat-ayat sifat. Maksudnya ayat-ayat yang berkaitan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sebagai contoh. Apa lagi? Banyaklah ayat-ayat yang berkaitan itu ya. Memang ada ayat-ayat dia yang boleh kita perhatikan juga bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut. Adakah dia sangat cenderung kepada manhaj yang dikatakan tidak takwil langsung, iaitu berpegang pada zahir ayat dan mengisbatkan zahir ayat dan seumpamanya itu secara literal betul-betul, ataupun dia ada juga mentakwilkan dengan keadaan takwilan yang diterima manhajnya dan seumpamanya. Itu menarik juga untuk kita tengok. Paling tidak kita tengok ayat daripada surah Al-Imran yang berkaitan dengan perbincangan asas ini, insya-Allah. Kita akan fikir macam mana. Saya akan kena baca dulu lah. Saya kena baca dulu, buat nota sikit apa semua, baru sedap sikit kita masuk poin-poin penting. Dan kita baca yang penting untuk kita faham sungguh cara berfikir Buya Hamka dalam isu-isu kontroversi begitu. Termasuklah isu yang bersabit dengan khilafiyah antara mazhab. Sehingga kan kita nak mengangkat, benarkah dakwaan yang mengatakan dia ni anti mazhab? Ternyata tidak anti mazhab. Cuma dia sentiasa memilih pandangan mazhab yang lebih kuat, yang terkuat di sisi beliau untuk diamalkan. Itu sikap Buya Hamka. Dia bukan anti mazhab, dia anti taklid buta. Dia anti khurafat, tahyul dan juga bid'ah. Dalam akidah, bid'ah dalam ibadah dan seumpamanya. Itu bid'ah-bid'ah yang mesti dilawan. Tanpa kita membid'ahkan secara sembrono. Di sinilah sikap wasatiyah dan juga mempunyai mizan, perimbangan yang tepat dalam menilai isu-isu begini. Banyaklah boleh kita perhatikan, insya-Allah. Cuma esok mungkin kita akan masuk dulu kepada kesimpulan sedikit daripada, kita nak tahu bagaimana Buya Hamka menyimpulkan perbahasan panjang lebar tentang surah Fatihah ni. Seterusnya pada sesi seterusnya lagi, ada rezeki lagi, kita akan masuk isu-isu yang sensitif, yang kontroversi lain, insya-Allah, untuk dibincangkan. Baik. Jadi saya buka, kalau tuan-tuan ada soalan ke apa semua, boleh tinggalkan di ruang komen. Saya akan komen macam semalam juga, ada 2-3 orang sahabat kita yang tanya tu. Saya komen di sana. Saya pun ada masa sikit lah untuk cari pautan ke apa semua, bacaan tambahan apa semua untuk tuan-tuan baca. Tak ada masalah. Jadi saya berhenti di sini dulu untuk berehat, ambil masa berehat apa semua untuk persediaan 2-3 itu lagi ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi setiap pagi bersama saya. Walaupun hari ni agak kurang sikit pendengarnya. Mungkin ramai dah mula nak pergi hijau ya. Tapi ke depan ni mungkin akan ramai yang lebih berminat bersama kita, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak pada sahabat-sahabat sekalian, ibu ayah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.